seorang nabi, seorang syahid dan sebagainya. Okey, itulah secara kasar kenaan dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wanita Yahudi itu akhirnya melak agama Islam. Selepas dia tengok daging tu, Nabi tahu daging tu racun, akhirnya dia melak agama Islam. Cuma dia dijatuhkan hukuman kisos. Kenapa? Keluarga sahabat yang terbunuh tu minta kisos. Nabi sendiri Nabi maafkan. Dia 2 orang yang kena racun tu, Nabi dan seorang sahabat. Keluarga sahabat yang meninggal tu minta jatuhkan hukuman kisos kepada wanita tadi, wanita Yahudi yang telah melak agama Islam. Tapi dia meninggal dalam keadaan dia melak agama Islam. Baik, keterangan hadis. Hadis ini menceritakan kisah Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan teman beliau yang merupakan seorang Ansar yang saling berganti-ganti dan bergila-gila dalam menuntut ilmu daripada Rasulullah SAW. Ini disebabkan kerana Sayyidina Umar tidak berkesempatan untuk menuntut ilmu daripada baginda setiap hari, memandangkan rumah beliau yang jauh dari Al-Masjid An-Nabawi dan urusan-urusan perniagaan. Sayyidina Umar itu antara tokoh perniagaan dan beliau duduk jauh di Madinah. Jadi menyebabkan tak dapat nak datang setiap hari ke majlis Rasulullah SAW. Pun begitu tak ambil peluang untuk lari. Buat fikir macam mana teknik. Okey, kita buat gini, saya ngaji yang ni, awak ngaji yang ni. Kerana itulah hadis ni dimasukkan dalam Sahih Bukhari dan Kitabul Ilmi. Kerana merujuk kepada kisah kesungguhan Sayyidina Umar yang berusaha untuk berganti-gantian dengan sahabat beliau Ansar untuk menuntut ilmu daripada Rasulullah SAW. Pada satu hari yang merupakan giliran teman beliau untuk menuntut ilmu daripada Rasulullah SAW, teman beliau tersebut telah mendengar perkhabaran bahawa Rasulullah SAW telah mentalak seluruh isteri baginda SAW, termasuklah anak kepada Sayyidina Umar sendiri, iaitu Ummul Mukminin Sayyidatuna Hafsah binti Umar. Berita yang mengejutkan ini telah menyebabkan sahabat Sayyidina Umar ini terus bergegas pulang ke rumah dan terus mengetuk pintu rumah Sayyidina Umar dengan kuat sekali dan menyampaikan perkhabaran yang dengannya di Madinah kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar selepas mendapat berita ini terus bergegas ke Al-Madinah dan sampai di Al-Madinah pada waktu subuh. Berdasarkan riwayat yang lain, beliau terus menemui anak beliau Sayyidatuna Hafsah untuk mendapatkan penjelasan kenaan desas-desus bahawa Nabi SAW telah mentalakkan isteri-isteri baginda. Apabila Sayyidatina Hafsah tidak dapat memberikan penjelasan berkenaan kesahihan berita tersebut, Sayyidina Umar langsung menemui Rasulullah SAW dan akhirnya baginda menyatakan bahawa baginda tidak menjatuhkan talak kepada isteri-isteri baginda SAW. Sayyidina Umar ketika masuk dalam masjid Nabi tengok para sahabat menangis, nangis sebab dengar cerita Rasulullah talak isteri-isteri baginda. Kenapa para sahabat nangis? Sebab Nabi sedih. Sebab mereka dapat berita Nabi talak. Nabi dalam kesedihan. Kesedihan Nabi itu menyebabkan mereka sedih. Jadi masa Sayyidina Umar masuk tengok para sahabat nangis dalam masjid Nabi, maknanya cinta sungguh para sahabat Rasulullah ni kepada Nabi. Benda yang menggembirakan Nabi itulah kegembiraan mereka. Benda yang menyedihkan hati Nabi itulah kesedihan buat mereka. Okey. Jawapan baginda SAW tersebut begitu menggembirakan Sayyidina Umar. Lantas beliau terus bertakbir memuji kebesaran Allah Ta'ala. Itu secara kisah. Betul lagi? Ni kisah ni dia rintitan daripada komplot dia perancangan Aisyah dan Hafsah ke? Kalau saya tak silap ya. Tapi saya akan merajah balik kepada Syekh Yusuf Ibn Rushdi. Kalau saya tak silap ni memang kisah Maghafir. Kisah Maghafir. Jadi dua sebab dia kisah dia gini. Maknanya isteri Nabi cemburu. Okey. Cemburu kenapa ada satu kisah daripada Zainab bintu Jahsh. Okey. Jadi kisah dia kalau saya silap kan, saya akan merajak balik. Peristiwa ini merujuk kepada kisah itu pun kisah yang lain. Kisah dia Rasulullah setiap hari akan bergiling kepada 9 isteri baginda. Hari ini wangi, ini wangi, wangi pun ni. Sampai giliran Rasulullah ke rumah Sayyidatuna Zainab bintu Jahsh, salah seorang isteri Rasulullah SAW. Sayyidatuna
Zainab bintu Jahshin ini merupakan seorang wanita yang pandai membuat kuih-kuih. Orang yang tangan ringan lah, macam-macam. Sekejap buat ni, sekejap buat ni. Jadi bila Nabi keluar tu, Nabi akan, mulut Nabi terkumat kamit. Sebab ada je halawiyat yang disediakan oleh Sayyidatuna Zainab bintu Jahshin. Ada makanannya. Jadi bila begitu, cemburulah Sayyidatuna Aisyah. Cemburu ni, kata Fadilatul Syekh Husni, adalah tanda wanita itu sempurna. Kalau wanita itu tidak cemburu, itu wanita yang tidak sempurna. Okay? Contoh kan, suami dia buat macam ni sama. Ini orang wanita yang menakutkan. Jadi nak pula Sayyidatuna Aisyah ketika itu adalah berusia muda kan. Berusia muda, dan menyebabkan akhirnya Sayyidatuna Aisyah cemburu betul dengan apa yang seakan-akan dia takut beliau tidak akan mendapat perhatian. Cemburu ni sebab tu kalau kita tengok, cemburu ni isteri Nabi sebenarnya adalah kerana untuk menuntut keredaan Allah. Mereka cemburu sebab apa? Sebab mereka cinta Nabi. Siapa yang cinta Nabi akan dicintai Allah. Jadi mereka cemburu kerana kecintaan mereka yang begitu tinggi kepada Rasulullah SAW. Masing-masing nak menjadi orang yang paling mendapat perhatian Nabi. Sebab orang yang mendapat perhatian Nabi, orang itu juga akan dicintai oleh Allah. Jadi dari sifat wanita itu sendiri memang cemburu, dan cemburu itu tanda kesempurnaan seorang wanita. Kalau isteri cemburu itu biasa. Isteri cemburu itu biasa. Dan ada satu kisah kalau kita sebelum kita masuk ke dia, pernah sekali apa namanya, giliran Nabi berada di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha. Satu hari Sayyidatuna Ummu Salamah, Nabi berada di giliran rumah Sayyidatuna Aisyah. Jadi Ummu Salamah bawa bagi satu pinggan. Dalam tu ada makanan untuk diberikan kepada Rasulullah, yang ketika itu para sahabat pun ada bersama di dalam rumah Nabi, iaitu rumah Sayyidatuna Aisyah ketiga. Jadi Sayyidatuna Aisyah cemburu betul. Giliran saya bawa bagi makanan pula. Mula. Jadi utusan wakil Sayyidatuna Ummu Salamah, salah seorang isteri Nabi juga, bawa macam pinggan makanan. Sayyidatuna Aisyah apa? Tepih kanan. Cemburunya Sayyidatuna Aisyah, tepih pinggan tu, pecah pinggan tu. Apa yang Nabi buat? Tengok cemburu wanita memang Sayyidatuna Aisyah cemburu tu. Tapi sebenarnya ini tidaklah menjatuhkan martabat Sayyidatuna Aisyah. Sebab cemburu isteri Nabi tanda kecintaan gila-gila betul mereka kepada Rasulullah SAW. Maka kecemburuan itu adalah di antara kelebihan mereka. Sebab tu dia perlu difahami dengan baik. Sebab golongan Syiah menganggap ini adalah tanda keburukan pada isteri Nabi. Kalau begitu, isteri yang cemburu adalah isteri yang tidak baik. Saya rasa isteri mereka bercemburu juga. Maknanya sebenarnya cemburu ini bukan tanda jatuh martabat. Jadi ketika Sayyidatuna Aisyah tepis pinggan tu, pecah pinggan tu, dan Nabi pun bila pinggan tu pecah, Nabi kumpulkan makanan. Nabi kata, kulu khawarat ummukum. Makan. Nabi ajak para sahabat lain, makan. Ibu kamu cemburu. Khawarat ummukum. Kulu khawarat ummukum. Makan. Ibu kamu cemburu. Macam mana? Sabar Jadi selepas itu Nabi buat ambil pinggan Sayyidatuna Aisyah, ganti balik kepada Sayyidatuna Ummu Salamah. Jadi maknanya dalam kehidupan rumah tangga Nabi ni ada benda-benda yang lucu sebab kecemburuan khususnya Sayyidatuna Aisyah. Jadi balik kepada kisah Maghafir tu, bila Sayyidina Rasulullah SAW keluar daripada rumah Sayyidatuna Zainab bintu Jahsh. Jadi mulut Nabi sering makan, dan Nabi masa tu minum madu yang disediakan oleh Sayyidatuna Zainab. Jadi Sayyidatuna Aisyah pakat dengan Sayyidatuna Hafsah. Jom kita pakat jom. Bila Rasulullah sampai dia kat kita kata, bau maghafir lah. Maghafir ni sejenis tumbuhan yang berbau sehingga kalau diletakkan di dalam, kalau terjatuh ke dalam asal, dalam madu itu akan tidak berbau wangi, bahkan berbau busuk dengan sebab maghafir tadi. Jadi bila Rasulullah keluar dari rumah Sayyidatuna Zainab, bila jumpa di Sayyidatuna Aisyah, bau maghafir Rasulullah. Semua makan maghafir lah.
Sebab tidak saya makan madu. Tadi tu apa kopi? Supaya dengan tujuan supaya Rasulullah tak selalu bersama dengan Sayyidatuna Zainab, cemburu tu. Sebab takut nanti status Sayyidatuna Zainab mendapat perhatian lebih daripada Rasulullah berbanding dengan Sayyidatuna Aisyah. Bila jumpa Sayyidatuna Hafsah pun begitu. Rasulullah bawa kopi lah. Jadi akhirnya Nabi kata,